Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa kereta tak ada bumbung lagi mahal dari kereta yang ada bumbung. Padahal kalau sekali pandang lagi murah lah patutnya kan, sebab dia tak ada bumbung. Korang sendiri ada pakai tak kereta yang tak ada bumbung ni? Biasanya kita panggil kereta macam ni convertible ataupun cabriolet ataupun cabrio, open top, soft top. Banyaklah nama dia. Ikut manufacturer kereta tu dia nak bagi nama apa. Tapi saya rasa semua orang perasan yang tak ramai pun dekat Malaysia yang pakai kereta jenis macam ni. Dan harga dia pun memang mahal. Brand yang jual kereta convertible ni pun limited lah, macam BMW, Mercedes dan juga Mazda. Brand kereta dalam range yang mampu milik memang tak ada, macam Honda, Toyota, Proton, Pro 2. Diorang memang tak offer kereta convertible ni. Dan kereta convertible ni dia generally ada dua jenis lah. Kita panggil dia hardtop dengan softtop. Hardtop ni maksud dia bila kita tutup, bumbung atas tu dibuat dari material yang keras macam aluminium. Tujuan dibuat dari material yang keras ni, yang pertama adalah untuk bagi kedap bunyi. Maknanya kalau kereta bergerak laju pun ruang dalam kabin masih lagi senyap dan hampir sama dengan kereta biasa yang berbumbung. Cuma kekurangan dia adalah dia berat sikit dan ruang penyimpanan bumbung keras ni bila kita buka dia akan makan ruang yang banyak. Dan biasanya bumbung ni dia akan buka ke belakang, betul tak? Maknanya mekanisme dia akan berlipat dan disimpan dalam ruang boot. Maknanya ruang boot kereta akan jadi sangat kecil. Anda bayangkanlah dah simpan bumbung kereta dalam tu, mana nak ada ruang lagi kan? Satu lagi masalah kalau hardtop ni adalah mekanisme untuk buka tutup bumbung tu. Walaupun sangat cool untuk dipandang, tapi sangat complicated dan perlu dijaga dengan baik lah kalau pakai lama sebab dia berat. Jenis convertible yang kedua pula kita panggil dia soft top. Maknanya bumbung tu dibuat dari material yang lembut macam heavy duty fabric. Material lembut ni bermakna dia lebih ringan dari convertible yang hardtop tadi. Kesan dia untuk enjin yang sama power dengan kereta berbumbung biasa, pecutan kereta soft top ni akan lebih pantas simply sebab dia lebih ringan. Dan untuk soft top ni ada dua jenis, sama ada pakai mekanisme automatic atau manual. Sebabkan dia ringan, ada convertible yang kita boleh buka sendiri guna tangan. Contohnya macam Mazda MX-5. Dia macam ada cangkuk je untuk buka tutup bumbung tu. Kalau yang automated pula dia lebih kurang macam hardtop tadi. Cuma ruang penyimpanan tu mungkin kurang sikit berbanding hardtop. Tapi sebenarnya boot tak bersamana juga. Sebabnya cermin belakang kereta ni dia tak boleh lipat tau. Jadi walaupun fabric tadi dia boleh lipat, bila cermin tak boleh lipat, ruang untuk simpan pun takkan boleh nak kecilkan, betul tak? Sebab tu boot akan jadi kecil juga. Dan satu kekurangan soft top ni adalah bunyi dari luar dapat masuk ke dalam kereta. Jadi kalau bawa laju, bunyi angin memang akan lebih kuat dari hardtop ataupun kereta berbumbung yang biasa lah. Tapi baru-baru ni saya tengok video diorang lenjan BMW M8 convertible, bawa 300 km sejam pun kata diorang tak bising sangat pun. Tapi itu M8 lah kan. Dan disebabkan boot kereta convertible ni kecil, kereta jenis macam ni boleh dikatakan tak praktikal untuk kebanyakan orang di Malaysia. Sebab kebanyakan kita untuk satu keluarga biasanya ada satu kereta saja. Kereta itulah kita pergi kerja, kereta itulah kita bawa family jalan-jalan, kereta tu jugalah kita bawa balik kampung. Jadi kita biasanya nak kereta yang boleh buat semua benda, dan salah satu faktor penting adalah saiz boot tu. Tapi anda bayangkan kalau kereta convertible ni dah lah tak ada bumbung, lepas tu tak praktikal, patutnya harga dia murah lah kan? Tapi kenapa dia mahal? Okey, pertama sekali kereta convertible ni sebenarnya lebih susah nak direka bentuk berbanding kereta biasa. Kenapa pula kan? Potong je lah bumbung tu jadilah convertible. Sebenarnya tak boleh buat macam tu sebab bumbung ni sebenarnya sebahagian dari struktur kereta tu sendiri. Rigidity kereta atau kekuatan kereta kita ni dari depan ke belakang ditampung oleh base kereta dan juga bumbung kereta kita. Kalau base dengan bumbung kereta kita tak kuat, lalu bumping laju sikit, terbelah dua lah kereta kita. Kalaulah kata berlaku kemalangan,
A-pillar kereta ataupun dua batang besi yang pegang cermin depan kereta kita tu, dia tak boleh remuk. Kalau tak, penumpang akan kena impact dia. Jadi kalau kereta berbumbung, bahagian atas A-pillar ni memang ditampung oleh bumbung, betul tak? Maknanya kalau bumbung ni tak ada, A-pillar pun boleh bengkok kalau kata kereta ni terbalik. Satu lagi, kalau kereta terbalik, berguling-guling, macam mana dengan penumpang belakang? Kalau ada bumbung, ada juga something yang halang kepala penumpang belakang daripada terus terhentak ke jalan, betul tak? Tapi kalau tak ada bumbung, manufacturer kena fikir macam mana nak selamatkan penumpang belakang kalau berlaku rollover macam ni. Dan biasanya penyelesaian dia adalah dengan ada crash structure yang kuat. Dia akan keluar cepat-cepat bila kereta detect kemalangan. Fungsi dia macam roll bar lah. Dan structure ni yang akan protect kepala penumpang belakang. Jadi anda nampak tak? Ada banyak consideration yang perlu dibuat sedikit berbeza untuk kereta yang tak ada bumbung ni. Terutamanya dari segi safety. Sebagai contoh, untuk pastikan kereta ni tetap rigid dan dia tak terbelah dua kalau tak ada bumbung, base kereta convertible ni mestilah lebih kuat dari kereta biasa. Jadi nak bagi kuat ni macam mana? Takkan nak tambah besi besar-besar bagi lagi kuat. Nanti bentuk kereta tu dah tak jadi cantik lagi. Jadi mungkin kena guna material yang lebih kuat. Dan material yang lagi kuat ni mestilah lagi mahal. Nak mesin dia, nak bentukkan dia lagi susah. Kiranya kos untuk handle material tu pun akan bertambah mahal. Dan akhirnya harga kereta pun akan bertambah mahal. Kemudian macam yang saya sebut sebelum ni, bila berlaku rollover, untuk tambah sebuah mekanisme baru yang sangat kuat macam ni, akan perlukan major redesign yang menjadikan kereta tu sebenarnya memang berbeza dari kereta biasa yang ada bumbung. Mungkin komponen yang ada dalam model kereta biasa perlu diubah untuk masukkan roll bar ni. Pendek kata, ada banyak yang berbeza dari model asal yang ada bumbung sampai seolah-olah kita design semula kereta tu tapi bagi bentuk dia sama macam kereta asal. Dan ini semua menjadikan kos semakin meningkat naik. Dan selepas dah design semula, chassis pun dah dikuatkan, lepas tu production pula hanya sikit je. Sebab tak ramai orang nak beli convertible ni. Bila production dengan sales tu sikit, convertible ni dah jadi macam barang yang rare lah. Dan macam biasa, kalau supply sikit, harga akan naik. Orang yang bawa convertible ni pula, dia orang kata memang seronok bawa kereta yang tak ada bumbung ni. Dia macam antara kita naik motor dengan naik kereta biasa. Tapi motor ni dia 2 tayar. Kereta ni lebih selamat sebab ada 4 tayar. Tapi kalau buka bumbung tu, dapatlah menikmati udara luar, dapat bau apa yang ada di luar, dan rasa macam lagi seronok lah. Saya pun tak boleh imagine sangat sebab tak ada sebiji convertible ni. Dan satu lagi, orang yang ada convertible ni biasanya dia ada kereta lain dekat rumah dia. Bila nak keluar balik kampung dengan family, dia akan pakai kereta biasa yang lebih praktikal dan boleh angkut banyak barang. Tapi bila nak fun drive dengan kawan-kawan masa hujung minggu, barulah dia pakai convertible ni. Dekat Malaysia pun memang ada dealer-dealer yang jual convertible. Jadi supply tu memang ada. Cuma buat masa ni hanya orang yang level-level business owner je lah yang mampu pakai. Jadi korang faham tak ni? Kenapa kereta tak ada bumbung lagi mahal walaupun dia tak ada bumbung? Korang sendiri teringin tak nak pakai kereta macam ni? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.